mahu melaksanakan tanggungjawab sosial bagi manfaat masyarakat. Demikian antara faktor yang mendorong pengasas Second Chance Property Saleh Marikan untuk berikrar bagi Wakaf Masyarakat Singapura WMS. Beliau merupakan antara individu yang sudah tampil berikrar bagi WMS yang hampir selesai ditubuhkan oleh MUIS. Ini antara perkembangan terkini projek itu yang dikongsikan Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam dalam Majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri tahun ini. Sayangnya, wakaf terakhir yang dicatat di Singapura oleh seorang individu adalah beberapa dekad lalu pada tahun 1978. Semangat berwakaf itu diharap dapat disuburkan kembali dengan penubuhan Wakaf Masyarakat Islam atau WMS. Setelah diumumkan penubuhannya 3 tahun lalu, Encik Masagos memberi perkembangannya di Majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri tahun ini. Menurut beliau, MUIS hampir selesai menubuhkan WMS dan sedang berusaha memastikan struktur undang-undangnya lengkap bagi tadbir urus wakaf tersebut. Meskipun belum lagi ditubuhkan secara rasmi, beberapa individu sudah pun tampil untuk berikrar bagi WMS. Antara mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif Second Chance Property Saleh Marikan yang mengikrarkan lebih $2 juta kepada dana tersebut. Saya percaya individu yang bernasib baik, yang mendapat rezeki melebihi, harus asingkan sebahagian harta mereka. Ini kan harta dunia untuk menolong orang yang susah dan juga menyokong masyarakat. Kalau kita tak tolong masjid-masjid kita, tak sokong agama kita, siapa akan sokong? Sumbangan ini, kata Encik Masagos, antara kunci kemajuan dan kejayaan masyarakat. Menurut MUIS, dana tersebut akan disalurkan kepada pembangunan asatizah, masjid dan madrasah serta inisiatif-inisiatif kemasyarakatan untuk 30 tahun akan datang. Ini seperti hasil harta yang diwakafkan generasi sebelum ini. Very important is to help each and everyone here. Our ancestors have left a lot of wakaf property which is helping, especially Indian Muslims. Properties, that is wakaf property, example Chulia Wakaf, which is assisting in Jamia Al-Abrar, Jamia Chulia, Al-Abrar Mosque and plus Sinagun Dargah Society. Encik Masagos berharap masyarakat dapat hidupkan semula semangat berwakaf dan mereka yang berminat boleh menghubungi MUIS atau layari laman tertera. Menteri Masagos juga menyanjung usaha agensi-agensi M3 dan Lembaga Penggalakan Kesihatan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menjaga kesihatan. Selain tumpuan menggalak saringan kesihatan dan amalan gaya hidup sihat, Jawatankuasa bagi Saham Kesihatan di bandar-bandar M3 juga mahu beri penekanan terhadap kesihatan mental masyarakat juga. Mengagumkan sekali. Usaha-usaha bagi menggalakkan masyarakat untuk menjaga kesihatan mereka kian membuahkan hasil. Encik Masagos turut menarik perhatian bahawa masyarakat Melayu mencatat beberapa kemajuan seperti penurunan jumlah orang Melayu yang menghidapi masalah kolesterol tinggi dan semakin ramai wanita Melayu yang lalui saringan barah payudara. Bagi program Saham Kesihatan yang dirintis di 2 bandar M3 tahun lalu, kebanyakan pesertanya kian mengamalkan gaya hidup yang aktif dan ada yang berjaya menurunkan berat badan mereka. Kita telah pun menobatkan wakil-wakil daripada M3 di bandar dan diharapkan mereka dapat membantu untuk mengadakan program yang khusus untuk masyarakat dan demografik dalam M3 di bandar itu. Ini kita harap dapat memperkuatkan lagi usaha kita dalam menjangkau ke masyarakat Melayu Islam dan memberikan kesedaran tentang kepentingannya kesihatan. Ini juga melibatkan semangat gotong royong di mana bukan saja ia satu usaha daripada karyawan kesihatan tapi melibatkan community partners. Dan mudah-mudahan dengan usaha ini kita dapat mencapai goal kita iaitu Singapura yang lebih sihat, lebih dinamik dan lebih gemilang. Walau bagaimanapun, masalah kesihatan lain seperti kadar kegemukan dan jumlah perokok yang tinggi terus menjadi keprihatinan. Justru dengan perluasan program tersebut ke 11 lagi bandar M3 yang diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat dan komitmen mereka untuk menjaga kesihatan. Ini menerusi tumpuan terhadap 3 usaha iaitu menggalak saringan kesihatan yang kerap, amalan gaya hidup sihat dan pemakanan yang baik. Di samping itu, bidang tumpuan kesihatan lain juga dititik beratkan.
Saya akan tumpukan kepada kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Kerana saya rasa kedua-dua ini adalah penting lah, dia selari. Dan yang penting sekali untuk kita lihat adalah bagaimana kita boleh memberi masyarakat kita ini lebih peluang untuk memahami kepentingan kesihatan dan juga itu kita memberi mereka satu landasan lah untuk mereka dapat bersama bersenam seumpamanya. Program SAM Kesihatan menyasarkan untuk mendampingi lebih 3,000 peserta menjelang akhir tahun ini. Saudara, para pemimpin masyarakat yang ditemui di Majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri tahun ini yakin bahawa masyarakat boleh memberi sumbangan yang bermakna untuk membina negara yang lebih kukuh. Ini seperti yang dibuktikan beberapa individu cemerlang yang dijemput hadir ke majlis tersebut. Dalam pada itu, Menteri Massagus juga menyeru lebih ramai relawan tampil ke hadapan bagi menjayakan projek-projek M-3. Ingin memperkasa dan memberi inspirasi kepada golongan yang memerlukan. Ini menjadi antara dorongan para sukarelawan ini untuk terus menyumbang kepada masyarakat. Mereka merupakan antara individu cemerlang yang sempat beramah mesra dengan tetamu kehormat di Majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri semalam. Apa yang mendorong saya untuk menyumbang kepada masyarakat, lagi-lagi memberi balik kepada mendaki through Empowered at ITE ialah untuk melihat belia-belia ni semua untuk menyumbang balik kepada masyarakat. Saya datang dari latar belakang early childhood, so saya ingin menggunakan pengalaman dan skill saya untuk menolong keluarga-keluarga tersebut. So dalam projek ini Dian at M3, kami menolong empowerkan ibu-ibu untuk dalam interaksi mereka dengan kanak-kanak mereka. Encik Massagus turut memberi penghargaan dan menyanjung sumbangan dan dedikasi golongan relawan dalam ucapannya. Pada masa yang sama, beliau juga berharap lebih ramai akan tampil untuk menjayakan usaha-usaha M-3 termasuk projek Dian di M-3, kelas matematika di M-3 dan program-program pementoran. Sebelum ini, saya tidak begitu pasti bagaimana saya dapat menyumbang kepada masyarakat sebagai seorang belia. Namun, dengan penyampaian Minister Massagus, saya lebih bermotivasi dengan adanya panduan iaitu bagaimana saya dapat menyumbang kepada masyarakat sebagai seorang individu. Ia membolehkan mereka memikirkan jangka masa panjang untuk lebih prihatin dan peduli kepada mereka yang memerlukan. Dan dengan ada ini, dengan adanya inisiatif ini yang sedia ada, mereka dapat memikirkan tentang kemampanan juga bagaimana ia dapat menyumbang secara dengan lebih di masa hadapan. Semangat para individu yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat itu juga kata Encik Massagus menjadi tunggal usaha M-3. Mufti Singapura Dr. Naziruddin Mohamad Nasir telah memberi pandangan terperinci beliau tentang LGBTQ. Pandangan tersebut beliau suarakan ketika diwawancara dalam rancangan CNA Regardless of Sexuality. Ia merupakan pertama kali seorang mufti Singapura memberikan penjelasan panjang lebar berkaitan LGBTQ untuk masyarakat umum. Anda boleh mengikuti wawancara penuh tersebut di saluran YouTube Berita Mediacorp. Transkrip wawancara Dr. Naziruddin juga boleh anda baca di portal Berita Mediacorp. Dan seterusnya, Presiden Halimah Yacob menyeru agar Singapura memperkukuh usaha sedia ada untuk lebih mengiktiraf pekerja yang memiliki bakat teknikal. Dalam amanat Hari Buruh beliau, Puan Halimah akur bahawa sedang mesin-mesin kini melakukan tugas rutin dan berulang-ulang, pekerja sedemikian perlu melakukan tugasan yang lebih rumit. It's important for such jobs to be properly valued and rewarded, as no amount of exhortation will move the needle if they do not pay well, have poor career prospects, or are considered inferior to jobs needing academic qualifications. We continue to harbour archaic ideas about jobs. Sorting of jobs between those requiring academic qualifications and technical skills is wasteful.
Puan Halimah turut sentuh bahawa Singapura terus menikmati hubungan pengurusan tenaga kerja yang harmoni walaupun timbul cabaran ekonomi akibat pandemik COVID-19 dan perang di Ukraine. Namun kerukunan tersebut tidak terjadi begitu sahaja, kata beliau, dan perlu terus dipupuk oleh para pemimpin perikatan tiga pihak. Kesatuan Sekerja juga boleh membantu menjaga hubungan ini dengan memberi suara kepada pekerja baik di peringkat penggubalan dasar negara mahupun di tempat kerja. Sempena Minggu Imunisasi Dunia sekarang ini, para doktor menggesa orang ramai, terutama sekali warga emas supaya mendapatkan suntikan vaksin terhadap radang paru-paru. Penyakit itu menurut mereka boleh meninggalkan kesan berbahaya. Data satu tinjauan kesihatan mendapati sekitar 20% sahaja warga emas di Singapura sudah divaksin terhadap radang paru-paru sejak tahun-tahun kebelakangan ini. Almost a year ago, just suddenly, without changing my lifestyle, without doing anything different, I lost about 6 to 7 kg just suddenly. One dress size, I went to get a full medical checkup. It revealed that my right lung was inflamed. Diagnos radang paru-paru itu hanya diketahui selepas Cik Alina berulang kali menjalani pemeriksaan di hospital. Beliau kemudian mengalami pelbagai masalah kulit seperti gatal-gatal dan eczema yang semakin teruk. Menurut doktornya, ia mungkin dikaitkan dengan masalah imuniti yang berkaitan dengan radang paru-paru. Mereka yang belum divaksin terhadap radang paru-paru seperti Cik Alina juga berisiko mengalami masalah kesihatan yang lebih teruk. Sometimes patients do not know that they have underlying heart diseases such as coronary artery disease or blockages. And what happens is that when they get admitted for pneumonia, this pneumonia actually triggers a cascade of inflammatory response that then triggers off the heart blockage condition, causing heart attacks. Dr. Kristanto berkata sebahagian besar pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana radang paru-paru adalah mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah atau berusia lebih 65 tahun. Bagi warga emas yang mengalami radang paru-paru, penyakit itu boleh memendekkan jangka hayat mereka. Hasil tinjauan kesihatan penduduk nasional menunjukkan peratusan penduduk berusia lebih 65 tahun yang divaksin terhadap radang paru-paru naik hampir seganda kepada 22.4 dari tahun 2019 hingga 2021. Namun perangkaan itu kekal rendah. Dr. Kristanto menarik perhatian bahawa ramai tidak memahami betapa pentingnya untuk divaksin terhadap radang paru-paru. Malah warga emas juga sering keliru tentang perbezaan antara suntikan vaksin terhadap radang paru-paru dengan demam selesema. Maka itu beliau menggesa para doktor keluarga supaya memperbetul tangkapan salah itu dan menggalak lebih ramai pesakit untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Merakam detik-detik terakhir bersama orang tersayang sebelum mereka berpulang. Sekumpulan jurugambar sukarelawan mendapati lebih ramai pesakit yang menderita penyakit membawa maut kini berminat untuk mengambil potret keluarga. Ini agar mereka dapat meninggalkan kenangan buat anak-anak mereka. Dan buat julung-julung kalinya, Rumah Jagaan Assisi Hospice membuka pintunya kepada pasukan sukarelawan dari Portrait from the Heart untuk memenuhi hasrat para pesakit. Pasukan dari Portrait from the Heart sudah merakamkan kenangan manis bagi ratusan pesakit dan keluarga mereka sejak ia bermula hampir 10 tahun lalu. Ia kini bekerjasama dengan sekitar 10 rumah jagaan, badan amal dan kumpulan kesihatan. Family portrait is something which many of us take it for granted. We think that we can always do it another day. But during the COVID period, many of us have lost our loved ones, and we would never be able to capture that family portrait.